Buletin Didik 16 Mac 2021 bersama saya, Syafri Izon Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ruang dan kebebasan yang diberikan kerajaan kepada para pelajar, khususnya pelajar institusi pengajian tinggi IPT, menyampaikan sebarang permasalahan atau isu wajar disantuni sebaik mungkin serta mengikut saluran yang betul. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia juga perlu disulami sifat tanggungjawab untuk meletakkan nilai integriti yang bersandarkan kepada kesopanan dan kesusilaan. Ia perlulah disulami tanggungjawab untuk meletakkan nilai integriti sebaris dengan nilai rasional selain bersandarkan kepada kesopanan dan kesusilaan. Setiap perkara yang diputuskan hendaklah jauh dari desakan emosi, membuta tuli atau hasutan pihak lain agar darjat eksklusif mahasiswa tidak disalahgunakan. Beliau berkata demikian dalam perutusannya sempena mesyuarat perdana Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK secara dalam talian hari ini. Selain dengan bakat kepimpinan yang dimiliki ahli MPPK, komunikasi dua hala antara pelajar dan kerajaan melalui forum itu jelas beliau adalah solusi terbaik bagi menyelesaikan isu-isu berbangkit, terutamanya yang berkaitan dengan kebajikan para pelajar IPT. Tambahnya, MPPK adalah sangat signifikan bagi membentuk legasi kepimpinan dalam kalangan pelajar selain melahirkan pemimpin pelajar yang berkualiti, berfikiran kritis dan idealis, sekaligus mampu menyumbang idea bernas untuk membantu dan bersama-sama kerajaan memacu pembangunan negara selepas graduasi kelak. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhyiddin berkata kerajaan sentiasa cakna terhadap keperluan pelajar untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran PDP dalam talian. Sehubungan itu, Kementerian Pengajian Tinggi KPT sudah mengambil inisiatif bekerjasama dengan IPT untuk membantu pelajar, terutama mereka daripada keluarga B40. Ia termasuk pemberian bantuan RM50 secara sekali bayar kepada 76,153 pelajar baharu bagi sesi akademik 2020-2021, membabitkan peruntukan sebanyak RM3.8 juta. Seterusnya, bantuan pelan data B40 dengan peruntukan sebanyak RM24 juta yang memanfaatkan 320,396 pelajar dan bantuan peranti B40 bersasar kepada 8,965 pelajar membabitkan peruntukan sebanyak RM13 juta. Inisiatif ini merupakan manifestasi bahawa kerajaan sentiasa prihatin dengan segala hasrat yang diutarakan oleh pelajar, juga usaha memperkasakan mahasiswa. Susulan minggu ketiga pembukaan sekolah, Ketua Pengarah Pelajaran Dr. Habibah Abdul Rahim mengambil peluang untuk meninjau operasi sekolah secara norma baharu di negeri Perak Darul Rizwan siang tadi. Menurutnya, tinjauan itu bertujuan untuk melihat bagaimana pihak sekolah menguruskan kedatangan pelajar lebih dari 1,500 orang dalam satu sesi persekolahan. Tinjauan itu dibuat di beberapa lokasi sekolah yang terletak di tengah bandaraya Ipoh. Antaranya adalah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yuk Choi dan Sekolah Kebangsaan Jelapang Taman Meru. Dengan mengambil kira faktor lokasi, kedatangan yang tinggi serta beroperasi secara satu sesi, Dr. Habibah berpendapat bahawa sekolah tersebut berpotensi untuk berlaku kesesakan semasa murid hadir ke sekolah. Namun hasil pemerhatian beliau mendapati pihak sekolah bagaimanapun berjaya menangani isu berkenaan dengan baik di samping memanfaatkan penggunaan kawasan sekolah yang luas menjadikannya sebagai laluan pandu lalu untuk ibu bapa. Manakala bagi SK Jelapang, penyuraian murid setelah berakhir sesi persekolahan dilihat lebih teratur kerana ianya berlaku di laluan yang berbeza. Pihak Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA turut hadir bersama-sama bagi memantau kelancaran pergerakan trafik semasa penyuraian murid.
Usaha murni digerakkan Kerajaan Negeri Perlis bersama pihak-pihak ahli Majlis Perbandaran Kangar MPK yang melancarkan kutipan sumbangan untuk inisiatif tablet kepada pelajar yang memerlukan. Dianggap menepati keperluan semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata, pada permulaan ini 20 pelajar cemerlang seluruh negeri yang terdiri daripada anak yatim dan keluarga B40 mendapat manfaat menerusi program didik masyarakat Siri 1 itu. Kata Datuk Seri Azlan, penerima sumbangan itu terdiri daripada pelajar cemerlang, rendah dan menengah di 13 sekolah seluruh negeri Perlis. Walaupun PDP bersemuka akan diadakan secara menyeluruh mulai bulan hadapan, namun menurutnya gadget sedemikian boleh digunakan untuk mencari nota-nota tambahan. Alat-alat yang sebegini boleh membantu mereka untuk mendapatkan maklumat-maklumat, ya, informasi yang relevan berkaitan dengan pembelajaran mereka itu. Jadi itu tujuan sebenarnya program ini telah diadakan pada hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam program didik masyarakat Siri 1 di Dewan Residensi Kangar. Pemberian tablet itu dilengkapi dengan memori dan wayar pengecasan serta beberapa perkakasan aksesori lain. Pelajar yang ditemui melahirkan rasa syukur dan gembira dengan sumbangan berkenaan. Dapat tablet. Sana. Nak guna untuk itu. Untuk belajar. Sebelum ni adik guna apa? Phone. Nak guna untuk apa ni? Belajar. Seronok tak? Sana. Sebelum ni belajar guna apa? Handphone. Phone mak. Ha. Lepas nanti nak guna ni je lah. Ha lah. Majlis berkenaan turut dihadiri Ketua Polis Perlis Datuk Surina Saad. Kerajaan bercadang mewujudkan pusat pemberian vaksin PPV berskala besar di setiap negeri yang mampu memberi suntikan vaksin kepada kira-kira 8,000 orang sehari. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin berkata pihaknya kini sedang merangka strategi dan penyediaan peruntukan bagi tujuan itu. Arahan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita selesai pada tahun ini juga. Tak nak pergi sampai tahun depan. So ini akan memerlukan PPV yang agak skala besar, mungkin lebih besar daripada ini. Ini PPV kategori 6. So di KL contohnya kita sedang melihat kepada satu PPV yang mungkin boleh kita sampai ke satu PPV yang dapat selesaikan 8,000 setiap hari. That's the biggest PPV that we're planning in KL, Bukit Jalil. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat PPV di Stadium Indra Mulia di Ipoh, Perak siang tadi. Jelasnya setakat ini negeri Selangor dan Perak dijangka dapat menyelesaikan pemberian vaksin COVID-19 dengan cepat ekoran perancangan yang teliti dan baik selain kadar vaksinasi yang tinggi dalam kalangan pemberi vaksin di kedua-dua negeri. Jumlah itu kata beliau berbeza dengan Kelantan, Terengganu dan Sabah yang mana peratusan pendaftaran untuk menerima vaksinasi masih rendah. Justru Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan melakukan libat urus dengan komuniti sebagai jentera kerajaan di peringkat akar umbi bagi menggalakkan pendaftaran orang ramai. Mengulas mengenai hasrat kerajaan negeri Pahang dan Sarawak yang bercadang membeli sendiri dos vaksin tambahan, Khairi berkata pihaknya belum menerima sebarang permohonan daripada negeri berkenaan. Pihaknya tiada masalah untuk kerajaan negeri membeli dos vaksin, namun beliau menegaskan bahawa bekalan atau akses vaksin tidak mudah untuk diperoleh.
Perniagaan Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri mendapat kebenaran kerajaan untuk beroperasi di seluruh negara. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bagaimanapun prosedur operasi standard SOP terperinci mengenai kebenaran tersebut adalah ketat dan perlu dipatuhi oleh semua pihak. Antara syarat-syaratnya, lokasi di kawasan terbuka, menyediakan laluan sehala pintu masuk dan keluar yang berbeza, pendaftaran MySejahtera di pintu masuk, ada kawalan jumlah pengunjung, waktu operasi Bazar Ramadan dari jam 3 petang hingga 8 malam, manakala Bazar Aidilfitri dari jam 10 pagi sehingga 12 malam. Jelas beliau, berkenaan sudut lokasi, jumlah gerai serta saiz tapak dan lain-lain akan ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan PBT di negeri masing-masing. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, juga dibenarkan ibadah solat tarawih secara berjemaah di masjid dan surau seluruh negara. Jumlah kehadiran jemaah adalah tertakluk kepada pihak berkuasa agama negeri-negeri. Perpustakaan digital dikendalikan Perpustakaan Negara menawarkan kira-kira 4,476 judul e-buku, 140 judul buku audio dan 98 judul e-buku dan buku audio di dalam portal U-Pustaka. Rakyat Malaysia boleh mengakses bahan bacaan secara percuma hanya dengan berdaftar dan memasukkan nombor kad pengenalan. Melalui laman web U-Pustaka, orang ramai boleh memilih pelbagai bacaan ilmiah untuk pelbagai golongan dan genre termasuk kanak-kanak dan remaja. Platform carian juga disediakan bagi membenarkan pengguna mencari katalog buku yang terdapat di perpustakaan. Antara e-buku terkini yang boleh dimuat turun seperti program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Perpustakaan Negara kiat mempromosikan penggunaan buku elektronik dan platform untuk mengakses bahan-bahan rujukan berbentuk dalam talian. Kaedah mengakses secara digital mendapat sambutan menggalakkan sejak penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Amat penting bagi kita menerapkan semangat cintakan alam sekitar. Sikap masyarakat yang menjadikan sungai seolah-olah tempat pembuangan sampah atau lebih dahsyat menjadi tempat pembuangan sisa industri dan pertanian. Antara punca utama berlakunya pencemaran Sungai Ngulang di Perlis yang akhirnya akan menyusahkan rakyat negeri itu sendiri. Nada kesal itu disuarakan Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man yang sedih melihat Sungai Ngulang berubah warna kehitaman. Apatah lagi ia antara sistem saliran yang turut menyumbang sumber air di kawasan tadahan. Jelas Datuk Seri Azlan, peranan Jabatan Alam Sekitar JAS saja tidak cukup untuk menjaga kebersihan sungai. Rakyat juga perlu mempunyai kesedaran dan rasa tanggungjawab yang tinggi dalam menjaga alam sekitar dengan tidak mencemarinya. Dia orang patut sedar bahawa sistem saliran ini kadang-kadang dia menjadi penyumbang kepada sistem tadahan, kawasan tadahan kita yang airnya akan pergi ke Timah Tasuh dan air itu sebenarnya adalah untuk tujuan minuman dan juga untuk pertanian lah. Lebih dari itu, Datuk Seri Azlan meminta semua pihak termasuklah JAS untuk lebih proaktif dalam menjalankan siasatan, penguatkuasaan dan pemantauan ketat terhadap sektor-sektor perkilangan bagi memastikan pencemaran sedemikian tidak berulang lagi. Beliau menyerahkan tugas perundangan sepenuhnya kepada JAS untuk mengambil tindakan ke atas pelaku sekiranya didapati terlibat. Ketika ini, menurut rekod JAS Perlis, 12 stesen air berada pada kelas 1 dan 2, manakala hanya 3 stesen air yang kualiti airnya berada pada kelas ketiga. Ahad lalu, media melaporkan Sungai Ngulang yang sebelum ini menjadi sumber bekalan air dan lubuk rezeki penduduk bertukar kehitaman dalam jarak beberapa kilometer sungai itu. JAS telah mengambil sampel air bagi menganalisis komposisi kimia dan melakukan serbuan ke atas premis di kawasan perindustrian Bukit Keteri di Padang Besar yang disyaki menyebabkan pencemaran tersebut. Notis arahan dikeluarkan kepada premis terbabit mengikut Seksyen 31 dan 37 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
Pasar awam Seremban di Negeri Sembilan bakal menjadi pasar awam kedua di negara ini yang menerima 3 aplikasi robotik dan dilengkapi dengan kecerdasan buatan AI mulai bulan depan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata, Pasar Awam Seremban akan menjadi satu daripada pusat ujian teknologi berkenaan selepas Pasar Ayam Aman Jaya Ipoh yang telah menggunakan robot berkenaan sejak November tahun lepas. Menurut Khairi, penggunaan robot itu mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh asing dan meningkatkan kebersihan dan kecekapan pengurusan di pasar. Ini boleh mengurangkan kebergantungan kita kepada pekerja asing, boleh meningkatkan kebersihan dan juga boleh meningkatkan kecekapan di pasar. Dan saya juga ingin memaklumkan bahawa ini selaras dengan pendekatan MOSTI untuk mewujudkan low touch, high tech economy. Ekonomi sentuhan rendah, tak perlu sentuh banyak benda sebab macam-macam COVID dan virus-virus yang lain, tetapi berteraskan kepada teknologi tinggi yang akan menghasilkan pekerjaan berkemahiran tinggi. Dan ini yang pertama yang kita laksanakan. Jadi saya lihat ianya baik kerana dapat lebih sistematik, lebih tersusun dan teratur, tak berserabutlah. Cuma saya mengharap pembeli dan juga peniaga-peniaga dapat menyesuaikan diri dengan norma baru ini. Jadi lepas 3 bulan saya dapati mereka dapat menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada ini. Mereka berkata demikian selepas melancarkan aplikasi robotik kecerdasan buatan di Pasar Awam di Pasar Ayam Aman Jaya siang tadi. Mengenai penggunaan robot berkenaan di Pasar Ayam Aman Jaya Ipoh, Khairi berkata pengujian dan demonstrasi teknologi berkenaan yang melibatkan 3 aplikasi robotik dan 1 AI yang dicipta oleh syarikat tempatan itu menjadikan pengurusan pasar berkenaan lebih cekap dan bersih. Terdapat 4 teknologi terlibat. Pertama ialah robot untuk membersihkan lantai, ciptaan Idea Spark Robotics Sdn Bhd, dan yang kedua adalah robot untuk mengangkut barang, ciptaan syarikat sama. Terdapat juga robot pintar untuk mengutip sisa, ciptaan Akar Indah Engineering Sdn Bhd, dan juga perisian AI yang boleh mengesan pencerobohan dan keselamatan pasar yang dibangunkan oleh IT Zotic Sdn Bhd. Syarikat yang mencipta robot berkenaan menerima geran RM500,000 daripada Sandbox Inovasi dan Teknologi Nasional NTIS untuk terus membangunkan robot berkenaan. Negeri Sembilan bakal mempunyai tarikan pelancong terbaru yang boleh dijadikan aktiviti keluarga menerusi pembinaan tapak ngoca bola sepak pertama di Malaysia. Terletak di Perkampungan Budaya Teraci dekat Kuala Pilah, lokasi berkenaan adalah sebahagian daripada kawasan skim pengairan Teraci Batu 17 yang menempatkan sawah padi. Namun kini dinaik taraf menjadi tapak tetap bagi penganjuran pesta ngoca. Ngoca pada asalnya membawa maksud menangkap ikan di sungai. Ia merupakan aktiviti sukan rakyat yang popular di kalangan penduduk negeri ini, namun tidak mempunyai tempat khusus bagi acara itu. Justru menurut Pengurus Besar Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan, Muhammad Zahir Mazlan, kewujudan tapak berkenaan diharap bukan sahaja dapat memperkenalkan seni dan budaya masyarakat Negeri Sembilan, tetapi juga memberi peluang kepada pelancong untuk merasai sendiri pengalaman melakukan aktiviti mengoca. Akan datang kita akan menjadikan ngoca ni adalah aktiviti tahunan wajib bagi sektor pelancongan Negeri Sembilan. Dan keputusan kita untuk mengguna pakai tapak Teraci ini adalah keputusan bersama oleh kerajaan negeri supaya kita ada satu tempat khas untuk dijadikan tapak ngoca. Boleh dimulakan, boleh digunakan pada bila-bila masa Tuan Dio, tertakluk kepada permohonan pertimbangan pejabat daerah. Beliau hadir pada majlis penyerahan projek kerja menaik taraf tapak pesta ngoca oleh Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sembilan, Insinyur Sa'ari Abdullah di Perkampungan Budaya Teraci siang tadi. Kerja-kerja menaik taraf tapak ngoca di atas tanah berkeluasan 5.6 ekar itu dimulakan pada 19 Oktober tahun lalu dan siap sepenuhnya pada 4 Februari lalu. Projek ini menelan kos RM450,000 membabitkan pembinaan 8 buah kolam ngoca, dataran, tali air baru, memasang struktur pintu kawalan air serta saluran keluar ke parit buang dan tempat teduhan. Selain tapak ngoca, Perkampungan Teraci juga bakal menjadi pusat sehenti yang akan menempatkan produk pelancongan dan kraftangan dari seluruh pelusuk Negeri Sembilan.
Untuk pelajar kekal cegah dalam kelas, sebelum datang ke sekolah, pelajar mesti ataupun wajiblah kena ambil sarapan. Okey, sarapan yang berkhasiat. Paling simple roti pun dah okey sebab roti adalah karbohidrat. Di samping tu pelajar mesti sentiasa membawa minuman. Okey, minuman janganlah botol kecil. Guna botol yang besar sebab minuman juga pemberi tenaga kepada badan kita. Apabila badan kita banyak cecair, jadi darah dapat mengalir dengan elok. Apabila mengalir dengan elok, jadi dapat supply oksigen ke seluruhan badan. Okay? Sebab oksigen ni membekalkan tenaga kepada tubuh badan. Di samping itu juga, apabila waktu rehat, janganlah tak makan. Pelajar kena makan, okay? Untuk dapatkan karbo untuk menambahkan tenaga. Sedikit berita luar negara. Seorang guru menerima hadiah hari jadi yang tidak disangka-sangka. Jose Villaruel, 77 tahun, menerima cek bernilai $27,000 atau lebih RM111,000 daripada seorang pelajarnya. Villaruel sebelum ini berkhidmat sebagai seorang guru ganti selama puluhan tahun di Amerika Syarikat. Namun dia terpaksa menamatkan khidmatnya selepas sekolah melaksanakan pengajian secara dalam talian awal tahun lalu ekoran pandemik COVID-19. Keadaan memaksa Villaruel yang terkesan dengan masalah kewangan tinggal di dalam kereta sejak setahun yang lalu. Salah seorang bekas pelajarnya, Steven Nava, 21 tahun, kemudian terserempak dengan Villaruel dalam minggu lalu. Nava yang sedih dengan nasib menimpa gurunya, kemudian menghulurkan wang $300. Niat murninya tidak berakhir di situ apabila dia mencari dana sumbangan melalui laman web GoFundMe. Usahanya itu membuahkan hasil apabila dia berjaya mengumpulkan wang sumbangan sebanyak $27,000 atau lebih RM111,000. Wang itu kemudian diserahkan kepada bekas gurunya itu untuk membantu meneruskan kehidupan. Pembukaan semula sekolah di Kashmir, India setelah 2 tahun ditutup membawa kelegaan dan keriangan kepada pelajar serta ibu bapa. Penutupan bermula pada tahun 2019 selepas penarikan kuasa separa autonomi pada 2019 dan diikuti dengan pandemik COVID-19 sedikit sebanyak menjejaskan pembelajaran anak-anak. Keputusan pembukaan sekolah di negeri ini selari dengan penurunan kes COVID-19 dengan hanya 900 kes aktif ketika ini. Di Srinagar, pembukaan sekolah sememangnya dinanti-nantikan oleh pelajar-pelajar yang kini mereka dapat bersama semula dengan rakan-rakan mereka. Namun peraturan larangan pencegahan COVID-19 perlu dipatuhi. Ini termasuk pemeriksaan suhu badan di pintu masuk sekolah dan penjarakan sosial. स्कूल आकर हमें बहुत अच्छी खुशी हुई है, मगर हमें इन्फेक्शन का कैरियर नहीं किसी के लिए बनना है, क्योंकि हमारी भी फैमिलीज़ है, हमारे टीचर्स की भी फैमिलीज़ है और हमें बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। थर्मल्स में स्कैनिंग, फीवर, ये टेम्परेचर चेक और भी बहुत सारी चीज़ों की सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखनी होती है। बार बार 10-20 मिनट के बाद सैनिटाइज़ करना पड़ता है, वॉशरूम हाथ धोने जाना पड़ता है। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये, मगर ये बहुत ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन क्लासेस से। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा हेल्थ ख़राब हो रहा था, आइज़ में प्रॉब्लम हो रही थी, हेडेक हो रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें। पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे थे कि हम पढ़ रहे हैं। उनको थोड़े, हर कोई नए ज़माने का नहीं होता है, कोई पुराने ज़माने का होता है, वो बोलता है ये लोग खेल रहे हैं, मगर Setakat ini hanya sekolah menengah telah dibuka, manakala pembukaan sekolah rendah pula hanya akan dilakukan Khamis ini. Pada masa sama, semua murid dan pelajar perlu membawa surat kebenaran dari ibu bapa mereka. देखिए अब स्कूल खुलेगा तो हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन अंदर से एक डर सा महसूस है, क्योंकि 2 साल के बाद अब स्कूल खुलने को जा रहे हैं। पूरी दुनिया में तो 1 साल ही था कोविड, हमारे यहाँ पहले 370 का था, उसके बाद कोविड था। ये एक वबा है, हमने तो खुद इसको झेल लिया, लेकिन अभी बच्चों का मालूम नहीं किस चीज़ को स्कूल में छुएंगे, क्या करेंगे, तो क्या सारे SOPs फॉलो कर पाएंगे कि नहीं। तो लेकिन इसमें एक चीज़ है, बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। पिछले 2 सालों से घर में ही ये बैठते हैं,
तो इसलिए मजबूर हैं, इसीलिए बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। Bagi guru-guru pula, keputusan pembukaan semula sekolah disambut baik. Ramai guru berpendapat pembelajaran secara bersemuka penting untuk meningkatkan kesihatan fizikal dan mental pelajar dan guru. Gelagat sepasang burung helang tarik perhatian golongan pencinta alam di California, Amerika Syarikat. Visual dirakam Persatuan Friends of Big Bear Valley di kawasan pergunungan di wilayah selatan California. Ia menunjukkan seekor burung helang betina sedang mengeram telurnya di atas sebuah pokok pine pada ketinggian 44 meter. Ia kemudian bertukar kedudukan dengan seekor helang jantan. Kedua-duanya dilihat bergilir-gilir menjaga telur ini. Menurut Persatuan Friends of Big Bear Valley, telur-telur ini dijangka akan mula menetas dalam masa terdekat. Sepuluh tahun berlalu, penderitaan anak-anak Syria berterusan, terpaksa hidup dalam pelarian dengan kekurangan ilmu pendidikan serta keperluan lain. Visual anak-anak ini kami kongsikan bagi mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan selamat malam. Didik TV KPM